Aku jatuh terduduk bila tahu perkara sebenar. Patutlah bekas isteri aku tolak lamaran aku. Kisah ni adalah pengajaran dan penyesalan pada diri aku sendiri. Aku pernah berkahwin dengan wanita yang bernama Sab. Hasil perkahwinan dengan Sab, kami dikurniakan dengan seorang anak berumur 3 tahun. Namun, disebabkan beberapa masalah dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, akhirnya menyebabkan aku telah bertindak bodoh menceraikan Sab talak 1. Selepas bercerai, Sab berpindah ke rumah baru yang jaraknya 50 km dari tempat aku. Memang nak bagi dia dan anak duduk dekat apartmen yang kami duduk masa berkahwin dulu. Tapi dia tak nak. Katanya lebih senang jika dia yang pindah. Nak cari rumah sewa dekat dengan pejabat. So selamatlah berpindah dua beranak tu. Syukur dekat saja. Jadi aku boleh melawat anak bila-bila masa je. Sab sewa rumah teres 3 bilik landed. Ada ruang untuk anak aku kayuh basikal dan ruang untuk Sab bercucuk tanam. Nak dijadikan cerita, selepas berpisah, aku mula nampak sisi isteri yang tak pernah aku perasan selama ni. Sab suka beramah mesra dengan jiran-jiran dan suka menanam. Setiap kali aku datang, Sab akan masak yang sedap-sedap. Lepas tu, dia akan cerita yang masakan dia sering guna daun kunyit yang dipetik dekat laman. Cili pula ekstra pedas sebab tanam sendiri. Aku gembira tengok mereka bahagia. Perkembangan anak aku laju dari kawan-kawan dia. Umur baru 3 tahun, dah pandai membaca, boleh cakap thank you, sorry, ambil air dan ambil snack dengan sendiri. Sebab isteri aku sediakan tempat macam stesen kecil untuk latih anak. Umur 3 tahun, dah tak pakai lampin, tidur bilik sendiri. Makin lama, aku rasa bahagia dan pasang niat nak balik semula dengan Sab. Biar kami hidup bersama semula. Aku rasa dah pasti dia nak rujuk semula. Aku flashback sekejap. Dulu, aku lafazkan talak sebab tak tahan dengan keadaan rumah tak terurus. Isteri sibuk kerja dan anak aku yang selalu melalak dan baling mainan merata-rata. Bila aku suruh isteri kawal perangai anak, alasan dia, biarkanlah. Sebab itu cara budak belajar. Dia janji akan kemas. Tapi, sekadar cakap je. Sebab isteri aku akan tertidur sekali masa anak menyusu badan. Aku juga yang kena kemas. Sampai satu hari, aku rasa memang dah tak boleh tahan dan lafazkan cerai. Sepanjang tempoh edah, dia bersungguh ajak aku rujuk. Kalau tengok cara baik dia layan aku masa jenguk anak, memang korang pun mesti ada perasaan yang sama. Keyakinan bahawa Sab akan terima lamaran aku untuk berbaik semula. Tapi malangnya, dia tolak lamaran aku serta-merta. Aku siap kena gelak. Ayat dia aku ingat lagi. Kau gila? Kau buat lawak ke? Begitu jawapan dia dekat aku. Memang terkedu. Masa tu, aku memang malu gila. Terus ajak adik balik. Selalunya, kalau jenguk anak, aku bawa adik perempuan aku sekali. Sab panggil pun, aku tak peduli sebab dah malu sangat. Adik perempuan aku cuba kontak Sab, tanya apa yang jadi. Bila dah tahu, adik aku pula yang membasuh aku. Dia soal, kenapa nak balik dengan Sab? Aku cakap, aku lebih bahagia kalau Sab dan anak kami ada dengan aku. Dia tanya aku lagi, habis? Sab bahagia ke bila dengan kau bang? Bagi aku soalan tu mengarut. Mestilah dia bahagia. Kalau tak, kenapa dia merayu nak rujuk dulu? Adik aku tanya lepas dah habis edah, ada tak dia ajak engkau kahwin balik bang? Ada ke engkau nampak dia tak bahagia? Aku macam blur. Masa aku bantu Sab pindah rumah sewa, mata dia memang lebam sedih. Jadi aku tahu memang dia nak balik pada aku. Adik aku cakap, kalau kau ni bukan abang aku, memang dah lama aku tampang kau. Laki selfish. Kau nak tahu kenapa aku dengan mak tak pernah halang kau bercerai? Sebab kami nampak betapa penatnya Sab masa jadi bini kau. Anak, kau biarkan dia jaga seorang. Rumah pun
Kau beli dekat dengan tempat kerja kau. Kau biar dia drive pergi kerja jauh dengan tol mahal. Bila balik lewat sebab sangkut jam, kau bengang, dia tak sempat masak, balik dah penat. Selama dia jadi bini kau, berapa kali Sab makan benda yang dia suka? Semua ikut kepala kau bang. Mainan anak pun kau tak bagi beli sebab takut sepah. Anak nak berkolam pun tak boleh. Banyak sangat undang-undang kau. Kau nak rujuk dengan dia pun, kau fikir kebahagiaan kau. Tapi kebahagiaan dia, kau dah fikir bang? Kalau kau nak berubah, tak adalah kau ajak dia kahwin macam ajak orang pergi pasar. Kau ajak dia macam tu sebab kau ingat Sab gilakan kau kan bang? Kau ingat bila-bila saja boleh dia dapat balik kan? Sebab kau tak nampak yang si Sab tengah bahagia sebab tak payah fikir pasal suami yang banyak cengkadak macam kau. Bila kena basuh macam tu, memang aku mengamuk lah. Sebulan juga aku tak bertegur dengan adik aku. Sebulan tu juga aku tak jumpa Sab dengan anak. Ada je Sab mesej tanya khabar, tapi aku tak mampu nak balas. Betul ke aku macam mana yang adik aku cakap? Aku ambil masa untuk muhasabah diri. Aku terfikir balik. Hari jadi Sab, aku tak pernah sambut. Sekadar wish je. Hari ulang tahun memang sekadar nombor bagi aku. Kemudian aku baru teringat yang aku pernah mengadu dekat adik, penatnya drive setiap minggu pergi rumah Sab tengok anak. Padahal masa dia dengan aku, hari-hari Sab drive dalam jarak yang sama untuk pergi dan balik kerja. Kalau hari kerja yang memang jam teruk tu lagi gila. Masa lafaz talak tu pun aku triggered sebab Sab sebut yang dia penat. Bagi aku masa tu aku lagi penat. Aku terlupa yang emosi Sab tak pernah terjaga. Semua keputusan aku buat. Aku tak pernah fikirkan kebahagiaan dia. Masa Sab ajak rujuk tu pun aku tolak sebab tak nak bagi apa yang dia nak. Bagi aku, kalau rujuk aku kalah. Tapi Sab menang. Sekarang bila dia dah dapat berdiri kaki sendiri, aku menyebuk sebab kononnya kami akan lebih bahagia sebagai satu keluarga. Padahal sebenarnya sebab aku tak sanggup nak terima yang bekas isteri dan anak lebih bahagia walaupun tanpa aku 24 jam dalam rumah yang sama dengan mereka. Aku kemurungan dan hampir sebulan aku tak keluar rumah. Aku ambil cuti tanpa gaji, berkurung dan asingkan diri. Abah dan adik ada datang rumah jenguk, mengucap panjang bila nampak rumah aku dengan pinggan polistiren bertimbun, air Milo basi dan cawan tak berbasuh, sampah dah berapa lama tak buang. Diorang datang tolong kemas, masakkan dan cuba bagi semangat. Aku nampaklah sedikit sinar kehidupan aku. Satu malam tu, aku dengar Abah dengan adik berbual. Abah tanya betul ke Sab dah tak nak rujuk dengan aku. Adik tak perasan aku dekat belakang, dia jawab, Kak Sab pernah cakap dengan orang, dia happy dengan hidup sekarang. Dapat berkebun, bermasyarakat. Dia tak rasa abang suka hidup macam tu. Abang nak duduk apartmen sebab nak rumah yang tak perlu jalan jauh nak buang sampah. Nak yang kemas dan fully furnished. Bila Sab nak tanam pokok, kena marah, takut semut lah. Anak pun tak bebas nak bermain. Jatuh terduduk aku dan memang meraung sekuat-kuatnya. Terkejut beruk dua orang masa tu. Terus diorang bawa aku masuk bilik. Aku menangis sampai tertidur. Aku tak sangka aku seorang suami yang tak guna sebenarnya. Dalam fikiran aku rasa akulah suami yang paling sempurna. Aku ada rupa, Sab pula biasa-biasa je dari segi rupa. Masa berkurung aku, sempat aku stalk FB Sab. Tak pernah aku ambil kisah pasal FB Sab sebelum ni. Dia tag gambar aku pun aku selalu abaikan. Hari tu aku korek sekorek-koreknya, jumpa satu gambar zaman dia baru habis matrikulasi. Ada kawan dia tag nama Sab tapi dekat budak lelaki. Dari komen aku dapati itu ex-boyfriend dia. Tinggi, kulit gelap sikit. Ada kawan dia komen, nampak juga Sab kekasih tall, dark and handsome. Tapi aku ni putih, baby face dan tak tinggi mana. Maksudnya aku bukan tes Sab rupanya. Selama ni aku ingat Sab tergilakan aku sebab aku kacak. Patutlah masa kami masuk meminang dia dulu, kakak Sab terkejut siap cakap, putihnya pilihan hati Sab. Aku ingatkan pujian. Rupanya sebab dia pun tahu taste adik dia bukan lelaki macam aku. Aku dah tak tahu apa lagi yang aku ada untuk offer dekat Sab. Aku bagi dia pengalaman berumah tangga yang paling teruk dalam hidup dia.
masak pun dah tak ada perasaan. Sampai lamaran aku pun dia kata lawak. Penceraian yang aku sangka aku mahukan ni rupanya berbalik pada diri aku sendiri. Sebenarnya aku dah tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab pedih sangat hati aku ni bila tahu yang perpisahan ni memberikan kau bahagia. Harap benda ni bagi pengajaran kat korang semua. Assalamualaikum.